Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Arati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.5 nombor nisbah dan juga praktis ke arah PT3. Okey, untuk keseluruhan bab 1 nombor nisbah. Okey, baik. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM terbitan Sasbadi Sembilan Berhad, muka surat 13 sehingga muka surat 16. Okay, kita terus pergi kepada soalan. A. Nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Okay, nombor 1. Nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, benar. Nombor 2. Semua perpuluhan adalah nombor nisbah. Okay, tak semualah. Tak semua sebab ada perpuluhan yang boleh tukar kepada pecahan, ada perpuluhan yang tidak boleh tukar kepada pecahan. Jadi, bukan semualah, jadi palsu. Okey, nombor 3. Setiap integer adalah nombor nisbah. Ya, benar. Baik, selesai bahagian A. Okey, pergi pada bahagian B itu. Bulatkan nombor yang merupakan nombor nisbah. Seperti yang kita faham tadi, semua integer sama ada integer positif, integer negatif, pecahan positif, pecahan negatif dan juga beberapa nombor perpuluhan adalah nombor nisbah. Okey, baik. Sekarang ini kat sini nombor nisbah negatif 508. Okey, nombor nisbah dia integer negatif. Okay, kalau kita tengok selain daripada negatif 508 ni, okey, kalau 7/5/9 ni memang dia nombor nisbah lah, dia pecahan. Kosong pun termasuk dengan nombor nisbah. Sebab apa? Nombor integer ni, apa saja integer, dia sama dengan kata integer tersebut per dengan 1. Jadi negatif 508 ni sama dengan negatif 508 per 1. Okey, 0 per 1. Maksudnya setiap nombor integer tu dia per dengan 1. Okey, untuk nombor perpuluhan 0.3333 ni, mula kita tekan kalkulator 0.3333 tu tekan sama dengan. Okey, lepas tu dekat kalkulator ni tekan simbol A, B / C tu, dia akan keluar bentuk pecahan. Okey, 3 per dengan 10,000. Jadi bila keluar bentuk pecahan tu, maksudnya perpuluhan tu boleh tukar kepada pecahan. Jadi itu adalah nombor nisbah. Okey, seterusnya nombor negatif 6.725 tu. Okey, sama je konsep dia. Tekan simbol A, B / C, dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Keluar bentuk pecahan maksudnya boleh kata dia nombor nisbah. 3.14159 tu, kalau kita tekan simbol A, B / C, dia tak keluar pecahan. Maksudnya dia tak boleh tukar kepada pecahan, dia bukan nombor nisbah. Okey, selesai untuk B. Kita pergi kepada soalan C, selesaikan setiap yang berikut. Okey, untuk yang ni cikgu dah terangkan dalam video penerangan tentang isi kandungan dalam buku teks tu, ada contoh. Jadi kita terus pergi kepada soalan dia. Okey. Okey, untuk nombor bercampur kita tukar ke pecahan bercampur ni, kita tukar kepada
Baik, boleh tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 21/7 ni tukar kepada 15/7. Okey, lepas tu bahagi dalam kurungan. Okey, negatif 1.5 tukar kepada negatif 3/2. Okey, kita tukar kepada pecahan tak wajar. Tambah 9/14. Okey. Sama dengan 15/7 ni kekal. Bahagi. Okey, baik. Yang dalam kurungan ni negatif 3/2 tu. Okey. Kita nak samakan penyebut. 2 nak samakan jadi 14. Jadi 2 darab 7. Jadi yang atas ni pun negatif 3 pun darab dengan 7. Tambah 9/14. Okey, baik. 15/7 kat luar ni kekal. Bahagi. Okey, yang dalam kurungan ni akan jadi negatif 21. Okey, negatif 3/7, negatif 1, 2/7, 14. Tambah 9/14. Okey. Teruskan lagi. Okey, 15/7. Bahagi. Okey, dalam kurungan tu akan jadi negatif 21/14 tambah 9. Jadi dalam kurungan ni negatif 12/14. Okey, baik. Sambung lagi. Okey, kita buat ruangan kat kanan ni. Okey, baik. Untuk operasi asas aritmetik. Okey. Ada satu konsep bila kita tukarkan bahagi kepada darab. Okey, jadi yang sebelah kanan ni negatif, dia akan jadi terbalik. Okey, 14 tu naik atas, 12 tu bawah. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, baik. Lepas tu kita boleh buat pembahagian bersilang macam ni. Contoh ni 14. 14 bagi 7, 2. Okey, 7 bagi 7, 1. Manakala 15 dengan 12 ni, kalau pembahagian silang, dia punya faktor bagi 15, kita boleh bagi dengan 3, dapat 5. 12 bagi 3, 4. Jadi yang tinggal kat sini adalah 5 darab negatif 2, negatif 10. 1 darab 4, dapat 4. Jadi kecilkan jadi negatif 5/2. Ataupun nak tinggalkan jawapan dalam bentuk nombor bercampur, dia akan jadi negatif 2, 1/2. Okey. Selesai untuk soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, nombor perpuluhan tukar kepada pecahan lah. Okey, pecahan tak wajar. Negatif 2.4 ni tukar kepada pecahan, dia akan jadi negatif 12. Okey, mula-mula kita tekan kalkulator. Negatif 2.4 tekan jawapan. Lepas tu macam biasa tekan simbol A/B/C dekat kalkulator, kita akan dapat lah pecahan dia tu. Okey, negatif 12/5. Okey, tolak. Okey, kat sini kita tengok ada darab. Jadi kita kena utamakan yang darab dulu. Okey, buat kurungan satu lagi, kurungan besar. 3/22 darab. Okey, nombor bercampur ni pun kena tukar kepada
pecahan tak wajar lah, dia akan jadi negatif 11/5. Negatif 11/6. Okey. Okey, negatif 11/6. Cantik ni, takut terkeliru dengan 8. Okey, negatif 11/6. Okey, tutup kurungan tu, tutup kurungan besar. Lepas tu tambah 0.5 tu, tekan dulu 0.5 dekat kalkulator, lepas tu tekan simbol A/B/C, akan keluar pecahan dia 17/20. Okey. Baik. Teruskan lagi. Okey, yang ni kekal negatif 12/5. Okey, yang dalam kurungan tu dia akan jadi darab. Okey, darab silang macam ni. Okey, baik. Negatif kekal. Okey, 11 dengan 22. 22 bagi 11, 2. Okey, 11 bagi 11, 1. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Okey, jadi tinggal macam itulah. Jadi bakinya tinggal okey, kurungan negatif 1/4. Okey, hasil darab kat sini lah. Okey, tambah 7/20. Okey, 17/20. Okey, teruskan lagi. Okey, baik. Sekarang ni kita nak samakan penyebut. Okey, negatif 12/5. Okey, 5 nak jadi 20 kena darab dengan 4. Atas dengan bawah kena darab dengan 4. Okey. Lepas tu negatif jumpa negatif jadi positif. Tambah. Okey, 1/4 ni, 4 nak jadi 20 kena darab dengan 5. Okey, atas bawah kena darab dengan 5. Okey, tambah 17/20. Okey, jadi teruskan lagi. Jadi dia akan jadi sama penyebut negatif 12/20 tambah 5 negatif 12 lah. Dan negatif 12 darab 4 tadi tu. Jadi negatif 48. Okay, negatif 48 tambah 5/20 tambah 17/20. Okey, jadi kita akan dapat kat sini. Okey, negatif 48 tambah negatif 48/20 tambah 5 tambah 17/20. Kita akan dapat negatif 26 dengan 20. Okey, tukar kepada nombor bercampur. Okey, dapat negatif 1 besar 3/10. Okey, selesai nombor 2. Kita pergi nombor 3 tu. Okey, negatif 5/18. Okey, darab. Okey, 4.5 tukar kepada pecahan. Dia akan jadi pecahan tak wajar kat situ. Okey, 9/2. Okey, 9/2. Okey, tambah. Okey, yang ni dalam kurungan. Nombor bercampur ni tukar kepada pecahan tak wajar. Dia akan jadi negatif 9. 9 negatif 11/9. Okey, bahagi 3/3, 9. 10, 11. 11/3. Okey, baik. Okey, sebelah sini darab, sebelah sini bahagi. Jadi kita buat macam ni. Okey.
18 dengan 9 boleh bahagi ke 9. 18 bagi 9, 2. 9 bagi 9, 1. Okey, kat sini tinggal negatif 5/4. Yang hasil bahagi tu. Okey, operasi dia tambah kat sini. Okey, operasi dia tambah. Sebelah sini pula. Okey. Masih lagi dalam kurungan. Negatif 11/9. Okey, yang bahagi tu tukar pada darab. Jadi dia akan jadi terbalik lah. 3/11. Okey, macam tu. Lepas tu baru kita boleh buat pembahagian bersilang tu. Okey. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Okey, yang ni 11. 11, 1. 11 bagi 11, 1. Jadi 3 bagi kat situ. Jadi kita tulis balik. Okey, sini negatif 5/4. Okey, tambah. Yang ni tinggal negatif kat sini kan. Okey, jadi positif jumpa negatif. Buat kurungan dulu. Negatif 1/3 kan. Tinggal 1/3. Okey. Okey, negatif 5/4. Okey, positif jumpa negatif jadi tolak. 1/3. Okey. 4 dengan 3 penyebut tak sama, jadi kita kena darab. Kata darab nak kena bagi sama. Jadi gandaan pada 4 dengan 3 adalah 12. Jadi 4 darab dengan 3. 5 ni darab dengan 3. Okay, 1 ni darab dengan 4. 3 darab dengan 4. Di sini kita akan dapat negatif 5 darab 3, negatif 15. Okay, per dengan 4 darab 3, 12. Tolak, okay, 1 darab 4 tadi 4. 3 darab 4, 12. Okay, dia akan negatif 15 tolak 4 per 12. Jadi negatif 19/12. Ataupun kita tukar kepada nombor bercampur. Dia akan jadi negatif 1 besar 7/12. Okey, selesai soalan 1 hingga 3 tu. Okey, kita pergi kepada muka surat 14. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah ni. Kita pergi soalan nombor 1. Sebuah kelas yang terdiri daripada 32 orang murid mengutip RM9.50 setiap orang untuk mengadakan jamuan kelas. Mereka merancang untuk membelanjakan RM128 untuk nasi ayam. 2/5 daripada bakinya untuk aiskrim dan RM78.40 untuk kek dan minuman. Hitung baki wang yang boleh dipulangkan kepada setiap orang murid. Okey. Baik, mula-mula sekali. Jumlah. Okey, jumlah duit tu lah, jumlah wang. Okey, jumlah wang yang dikutip. Okay. Sama dengan, okey, 32 orang tu darab dengan RM RM9.50 seorang. Jadi kita kat sini kita boleh kira jumlah wang yang dikutip lah. 32 darab RM9.50. Okey, jumlah wang yang dikutip adalah RM RM304. Okay. Seterusnya, okay, mereka merancang untuk belanjakan RM128 nasi ayam. Okey, baik. Kita tulis kat sini. Baki selepas beli nasi ayam.
Okey, RM jika 04 tolak RM 128. Jadi kita dapat RM 176. Okey, seterusnya 2/5 daripada bakinya untuk aiskrim dan RM 78.4% untuk kek dan minuman. Jadi baki wang selepas beli aiskrim. Aiskrim, okay, kek dan minuman. Okay, sama dengan baki kepabilan si ayam tadi RM 176. Jadi tolak 2/5 tu. 2/5 tu daripada baki, jadi 2/5 darab RM 176. Okay, yang ni kita buat kurungan macam ni. Okay, baik. Tolak RM RM78.40. Okay. Itu 76. Okey, tolak 2/5 ada 176 tolak RM78.40. Okey. Jadi baki wang selepas beli aiskrim, kek dan minuman ni lebih kurang RM RM27.20. Akhir sekali hitung baki wang yang boleh dipulangkan kepada setiap murid. Okey, akhir sekali baki wang dipulangkan kepada setiap murid. Sama dengan RM RM27.20 bahagi dengan 32 orang murid tadi. Jadi kita dapat RM 0.85 sen. Okey. Baik. Selesai untuk soalan 1. Okey, soalan yang kedua. Puan Hamidah membeli sate daripada sebuah gerai untuk 4 orang anaknya. Anak sulung dan anak bongsunya masing-masing telah makan 1/6 dan 0.25 daripada semua sate itu. Baki sate dikongsi sama banyak antara 2 orang anak-anak.
anaknya yang lain dengan setiap orang memakan 14 batang sate. Berapa batang sate kah yang dimakan oleh anak sulungnya? Okey, baik. Jadi soalan kebab ni. Okey, baik. Kita ringkas macam ni ya. Okey, anak sulung AS, anak sulung. Okey, dia makan 1/6 daripada jumlah sate. Cuba ringkaskan jumlah sate. Okey. Jadi jumlah sate ni kita tak tahu berapa lagi. Okey. Baik. Lepas tu anak bongsu 0.25. Jadi 0.25 ni kena tukar kepada pecahan apa? Kepada pecahan lah 0.25. Dia akan jadi 1/4. Okay, 1/4 daripada jumlah sate lah. Jumlah sate tak tahu, kena kira. Okey, baik. Lepas tu ada dua lagi anaknya tu. Anak ketiga lah. A3 dengan A4. A4 anak ketiga, anak keempat. Okey, dia ada 4 orang anak kan dia kata. Okay, anak ketiga 14. Anak keempat pun 14 batang sate. Berapa batang sate kah yang dimakan oleh anak sulungnya? Jadi kat sini, baik. Untuk anak sulung dan anak bongsu ni kita tengok kat sini. Okey. 1/6 tambah 1/4. Okey. Kita tambah dua ni untuk dapatkan pecahan keseluruhan dia. Okay, kita tengok 6 dengan 4 adalah gandaan 24. Jadi 6 yang 1/6 ni kena darab dengan 4. 1/4 ni kena darab dengan 6. Jadi kat sini kita dapat okey 4/24 tambah 6/24. Okey. Dapat 10/24. 10/24 kita kecilkan pecahan. Dia akan jadi 5/12. Okey, baik. Kalau kat sini pula. Okey, bila kita dah tahu yang anak sulung dengan anak bongsu ni 5/12. Jadi dekat sini ni adalah berapa kat sini? Okey. Jadi kalau keseluruhan 12/12 lah, 1 lah 12/12 tolak 5/12 tu. Jadi kat sini adalah 7/12. Okey, 7/12 daripada jumlah sate. Jadi kita boleh kira lah jumlah sate kat sini. Okey. Baik. Okay, kat sini 28. Anak yang ketiga, anak yang keempat, dia makan 28 lah jumlah semua. Per dengan jumlah sate sama dengan 7/12. Okay. Jadi kita boleh kira jumlah sate itu berapa. Okay, dan dapatkan jumlah sate 28 darab 12 darab dengan 12. Okay. Bahagi dengan 7. Jadi jumlah sate JS 28 darab 12 bagi 7. Okey, jadi jumlah sate itu 48. Okey. Jadi kat sini kita kembali kepada soalan berapa batang sate kah yang dimakan oleh anak sulung. Jadi kembali kepada anak sulung tadi. Okay, anak sulung.
Dia makan 1/6. Okey, daripada jumlah sate. Jumlah sate ni kita dah kira dah 48. Jadi dapatlah kita kira untuk bilangan sate yang dimakan oleh anak sulung. 1/6 darab 48. Jadi 8 batang sate. Okey. Itu dia penyelesaian untuk soalan nombor 2. Okey, baik. Kita terus pergi kepada praktis ke arah PT3. Muka surat 15 sehingga 16. Antara berikut yang manakah nilainya paling besar? Jadi kita kena tukar pecahan ni kepada nombor lah, nombor perpuluhan. Okey. Negatif 1/2/3. Kita tekan simbol A/B/C dekat kalkulator tu, kat sini akan dapat negatif 1.666 something lah. Okey. Jadi kat sini baru kita boleh bezakan yang mana paling besar. Okey, baik, sini trik dia atau tip dia kita tengok A, C dengan B tu negatif. Jadi negatif lebih kecil daripada kosong. Jadi yang paling besar adalah kosong. Okay. Tapi kalau semua tu negatif, kita kena kira. Kita kena tukarkan pecahan tu kepada nombor perpuluhan lah. Okey, baik. Nombor 2. Raja di bawah menunjukkan satu jujukan nombor. Negatif 21, negatif 18, negatif 15, negatif 12, K, negatif 6, negatif 3. Jadi cari nilai K. Kita tengok kat sini dia bertambah 3, tambah 3, tambah 3 kat sini jadi negatif 9. Okey, jujukan nombor tu. Okey, nombor 3. Bacaan pada satu termometer meningkat dari negatif 4 darjah Celsius kepada 12 darjah Celsius. Berapakah perbezaan suhu itu? Okey, sekarang ni dia macam ni. Okey, negatif 4. Negatif kan? Okey, kosong tengah-tengah. Okey, 12 darjah Celsius kat sini. Okey, jadi jarak dia tu, beza suhu dia macam ni. Okey, ini sebelah kiri 4 darjah Celsius, sebelah kanan 12. Jadi 4 tambah 12 jadi 16 dia punya beza suhu. Okey. Nombor 4, antara pecahan berikut yang manakah nilainya kurang daripada negatif 3/5. Ini pun kita kena tukarkan pecahan tu kepada nombor perpuluhan. Negatif 3/5 ni tekan simbol A/B/C. Okey. Dapat negatif 0.6. Okey, lepas tu kena check satu-satu lah. Untuk A negatif 3/4 tu tekan shift, tekan A/B/C tu dapat negatif 0.75. Okey, kat negatif 0.75 lebih kecil kan. Okey. Negatif 3/7. Ni dapat negatif 0.43 lebih kurang. Lebih besar. Negatif 3/8. Tekan A/B/C negatif 0.375, jadi lebih besar. Okay. Negatif 3/10. Okay. Yang ni negatif 0.3. Jadi B, C dengan D semua lebih besar daripada negatif 3/5. Jadi jawapan dia A. Baik. Terus pergi kepada nombor 5 tu. Bulatkan nombor yang merupakan nombor nisbah. Okay. Yang ni pun kita dah cerita dah sebelum ni. Okay. Kalau melibatkan pecahan memang confirm dia nombor nisbah. Okey. 3.986572 tu. Bila kita tekan chip ABC tak boleh. Jadi dia bukan nombor nisbah. 0.6666. Kita tekan simbol AB/C dekat kalkulator dia keluar 3333/5000. Jadi dia boleh tukar kepada pecahan, dia nombor nisbah lah. Itu saja.
Okey, seterusnya nombor B ni raja di bawah menunjukkan 4 ke peringkat nombor. -7, 4, -13, -13, 8. Isikan petak kosong dengan nombor yang sesuai dan dari raja di atas supaya membentuk satu susunan integer dalam tertib menaik. Tertib menaik. Jadi -12 kat sini, -13. -12, -3. Jadi kat sini -7 lah. -7, kat sini -3, lepas tu 4 lah. Okey. Itu saja. Okey, nombor 6. Tandakan right bagi hukum operasi aritmetik yang betul. Okey, baik. 7/3 tambah 7/2. Jadi 7/3 tambah 2. Ini kita panggil hukum kalis agihan. Manakala nombor 2 ni 4/25/8 sama dengan 4/25/8. Ini hukum kalis sekutuan. Boleh rujuk balik dalam buku teks, ada dia ceritakan keempat-empat hukum ni. Okey, B, 50 ml air telah disejakkan selepas mendidih selama beberapa minit. Tulis satu integer bagi mewakili isi padu air dalam penyertaan di atas. Okey, isi padu tu semakin berkurang, kita tulis negatif 50 ml. Maksudnya berkurang sebanyak 50 ml. Maksudnya isi padu tu berkurang bila disejakkan lah selepas pendidihan tu. Itu saja. Okey, baik. Masuk kepada bahagian C, soalan nombor 7. Raja di bawah menunjukkan beberapa pecahan. Nyatakan pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Okey, jadi ini pun kita kena tentukan. Okey. Kalau nak tahu kecil terbesar, kita kena tukar kepada nombor perpuluhan lah. Nak bagi nampak. Okey, negatif 1/4. Okey. Okey, baik, kita contoh sikitlah kat sini. Negatif 1/4 sama dengan negatif 0.25. Okey, 1/3 ni pula. Okey. Sama dengan 0.33 something lah. Negatif 1/2 sama dengan negatif 0.5. Negatif 1.5 okay, sama dengan negatif 0.2. Manakala 1/6 sama dengan 0.166 something. Jadi daripada nilai yang pecahan kita tukar kepada perpuluhan ni, kita boleh bezakan. Pecahan terkecil adalah okey, tengok yang negatif ni, negatif 0.5 dan negatif 0.2. Jadi negatif 0.5 lebih kecil daripada negatif 0.2. Jadi pecahan terkecil adalah negatif 1/2. Pecahan terbesar kita tengok. Okey, ini pun ada satu lagi negatif 0.25 ni. Okey, jadi negatif 0.5 ni lebih kecil lah. Okey, baik. Untuk yang nombor positif, pecahan positif 1/3 dengan 1/6. Okey, 1/3 nilai dia 0.33. 1/6 ni 0.166. Jadi yang besar adalah 1/3 lah. Okey. Itu cara dia macam mana kita nak banding beza pecahan terkecil, pecahan terbesar tu yang mana. Kita tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, selesai. Seterusnya nombor 2, 72. Raja di bawah menunjukkan satu garis nombor. Nyatakan nilai X dan nilai Y. Okey, cuba tengok kat sini. Dia punya jarak tu 0.4 kan. Okey. Jadi 0.8 ni okay, negatif 0.8 ke kiri ni tambah lagi 0.8 jadi negatif
1.6. Manakala Y ni kalau kita tengok 0.4 tambah lagi dua jarak ni jadi 2 darab 0.4 0.8. Okey, 0.4 tambah 0.8 dapat 1.2. Okey, selesai kat situ. Okey, pergi kepada yang B, hitung negatif 0.25 darab 1/2 tolak 1/9 bukakan jawapan dan bentuk pecahan. Okey, baik. Tukar dulu perpuluhan ni kepada pecahan. Okey. Negatif 0.25 tekan shift tekan simbol A/B/C tu. Okey. Dia akan jadi negatif 1/4 darab. Okey, yang dalam kurungan ni, okey, 3 1/2 tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 7/2. Okey, ikut tukar terus kat sini. Tolak 1.9 tu. Tekan A/B/C dia akan dapat 19/10. Okey, baik. Dekat sini negatif 1/4 dan ini akan jadi okey. Kita samakan penyebut. Okey, 2 nak jadi 10, 2 darab 5. Okey, 7 pun darab dengan 5. Dalam ni akan jadi 7 darab 5 35. 2 darab 5 10. Baru kita boleh tambahkan. Okey. Negatif 1/4 darab. Okey, 35 tambah 19. Okey, 54/10. Okey, 54 per 10 tu sama dengan sekecilkan jadi 27/5. Negatif 0.25. Okey, 7/2. Okey, baik. 35 10. Okey, kat sini juga. Okey, di sini tambah. Okey, yang ni tolak ni kan? Okey, tolak. Baik. 35 tolak 19. Jadi 16/10. Okey. 16/10. 5 8/5. Jadi kita boleh buat pembahagian bersilang kat situ. Okey. 8 bagi 4 2. 4 bagi 4 1. Jadi jawapan akhir negatif 2/5. Okey, baik. Selesai soalan 7B. Okey, pergi kepada 7C. Jadual di bawah menunjukkan jenis pokok buah-buahan yang ditanam oleh Encik Tan. Okey, petik 1/4 daripada jumlah pokok yang ditanam. Mangga 120 batang pokok, pisang 3/5 daripada pokok mangga. Hitung bilangan pokok pisang.
Okey, sama dengan dia kata 3/5 daripada pokok pisang. Pokok pisang. Pokok pisang ni 3/5 daripada pokok mangga. Pokok mangga 120. Jadi 3/5 daripada 120. 3/5 darab 120. Okey, 72. Okey, selesai soalan nombor 1. Okey, pada nombor 2, 80 batang pokok mangga telah mati akibat daripada serangan ulat. Cari bilangan pokok yang tinggal. Okey, kat sini pisang kita dah kira 72. Jadi mangga tadi 120 tolak 80. Jadi tinggal 40 je lah yang baki kat sini. 1/4 daripada yang ditanam. Okey, baik. Berapa bilangan betik ni? Okey, baik. Mula-mula kita kena tahu jumlah semua dululah. Jumlah semua tu berapa? Baru kita boleh kira yang betik. Okey, baik. Kalau betik tu 1/4, jadi mangga tambah dengan pisang ni adalah 3/4. Dia macam ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Kalau betik ni 1/4, jadi 3/4 lagi adalah mangga tambah dengan pisang. Okey, baik. Jadi kita buat macam ni. Okey. Kalau mangga dengan pisang tu 120 tambah 72 tu. Okey, baik. Kita buat macam ni. Mangga tambah dengan pisang per dengan jumlah pokok. Kita panggil jumlah pokok lah. Jumlah bilangan pokok. JBP. Kita perintahkan kat situ. Sama dengan, okey, sekarang ni mangga 120 tambah dengan pisang yang kita dah kira tadi 72. Okey. Jumlah bilangan pisang kita kena kira. Tapi kat sini kita dah nampak dia sebenarnya 3/4. Sebab betik tu 1/4. Okey, baik. 120 tambah 72 tu 192 per dengan jumlah bilangan pokok. Okey, 3/4. Jadi berapa jumlah bilangan pokok? Okey, JBP, cikgu ringkaskan. Jumlah bilangan pokok semua sekali. Okey, 192 tu darab dengan 4 bahagi dengan 3. Jadi dapat jumlah bilangan pokok. Okay, 192 darab 4 bahagi 3. 256. Okey, baik. Bila dah tahu jumlah bilangan pokok, barulah kita boleh kira berapa bilangan untuk yang betik tu. Okey. Jadi betik. Okey, kita ringkaskan. Okey, betik ni B 1/4 daripada jumlah semua pokok 256 kan? Okey. Jumlah pokok, jumlah bilangan pokok JBP. Okey, baik. 1/4 darab 256. Jadi kita dapat yang bilangan pokok betik itu 64. Okey, baik. Dia kata 80 batang pokok mangga telah mati akibat daripada serangan ulat. Cari bilangan pokok yang tinggal. Jadi kita tulis kat sini baki bilangan pokok. Baki bilangan pokok. Okey. Betik tambah mangga tambah pisang. Okey. Betik tambah mangga tambah pisang.
Okey, betik tadi 64 kita kira. Okey, mangga tadi tambah 120. Okey, tolak 80. Okey, tolak 80 sebab dia kata telah mati akibat serangan kulat. Manakala pisang tadi kita dah kira tadi soalan 1 tadi. Tambah 72. Okey, 64 tambah 120 tolak 80, 40 tambah 72. Okey, kita tambah semua. 64 tambah 40 tambah 72. Okey, dapat jom bilang baki bilangan pokok yang tinggal 176. Okey. Selesai untuk kesemua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.5 nombor nisbah dan juga praktis ke arah PT3 untuk keseluruhan bab nombor nisbah. Okey, bab 1 nombor nisbah di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, semoga dengan perkongsian dan tunjuk ajar cikgu berkaitan dengan bentuk soalan pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah PT3 ni, para pelajar dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan menguasai kata bagaimana nak mengira dan mendapatkan jawapan yang tepat untuk setiap jenis soalan yang berkaitan dengan topik ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.